Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan semuanya sihat-sihat walafiat insya-Allah dan dijauhi daripada COVID-19. Doakan ya segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala datangkan virus, Allah Taala datangkan penyakit, dan Allah Taala jugalah pastinya yang akan berkuasa sepenuhnya untuk jauhkan kita semua daripada COVID-19 insya-Allah. Walaupun kita lihat banyak kes-kes meningkat berkali ganda daripada apa yang pernah berlaku sebelum ini, tapi insya-Allah kita doakan semuanya akan berlalu. Dan pesan saya pada sahabat-sahabat, jaga SOP, jaga jarak kita dan selalu pakai face mask insya-Allah. Jauhkan daripada tempat-tempat perhimpunan ramai insya-Allah. Insya-Allah Allah SWT lindungi kita semua insya-Allah biiznillah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita kembali dengan buku kita Penawar Hati. Insya-Allah buku yang sangat bagus ya, alhamdulillah. Dan kalau sahabat-sahabat nak beli buku ni, ada link saya sediakan di bawah insya-Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan hari ini insya-Allah hari Minggu, saya pun pakai santai-santai aja. Dan ini baju lama. Baju ini dah berusia lebih kurang 20 tahun. 20 tahun lalu saya pakai baju ni semasa bertugas di Institut Pengajian Islam Sultan Haji Umar Ali Saifuddin ataupun IP SOAS, Institut Pengajian Islam Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, Brunei Darussalam, di bawah Universiti Brunei Darussalam. Alhamdulillah bertugas di Brunei selama 6 tahun dan inilah kenangannya. Alhamdulillah baju baju pun nombor 16, favorite numbers, nombor 16. 16 hari bulan adalah hari kelahiran saya, baru saja beberapa hari yang lepas ya, 16 hari bulan 10 1993, genap usia saya 57 tahun. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesihatan kepada saya, alhamdulillah, untuk terus berkhidmat insya-Allah untuk ummah ya, insya-Allah untuk keluarga dan sebagainya. Baik, hari ini kita sambung perbincangan kita daripada buku ni Penawar Hati, dan masih lagi bercerita pasal telinga. Baik, telinga ni seperti mana yang kita tahu, dan kita pun menyedari bahawa telinga adalah satu nikmat yang sangat besar. Bayangkan saya tengah berceramah, tiba-tiba hilang pendengaran. Allahu Akbar. Apa yang akan berlaku? Memang kelak kabut kita kan. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberikan telinga kepada kita, memberikan pendengaran kepada kita supaya kita dapat memanfaatkan telinga yang Allah Ta'ala berikan untuk perkara-perkara yang berfaedah, yang memberikan kebaikan kepada kita insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Baik, ramai orang yang diberikan pendengaran oleh Allah SWT, tetapi mereka gunakan pendengaran mereka untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah SWT, maka kecelakaanlah bagi mereka ini. Baik, kita sambung apa yang kita baca sebelum ini. Dalam ayat yang lepas kita baca daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-23, yang bermaksud Allah menurunkan sebaik-baik perkataan. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, dan kita kena yakin sesungguh-sungguhnya bahawa tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan Allah SWT. Tidak ada ayat yang lebih baik, lebih sempurna daripada ayat Allah SWT di dalam Al-Quran ya? Iaitu kitab Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan lain. Dalam Al-Quran ni ada banyak persamaan juga, ada persamaan, kadang-kadang berulang-ulang. Jadi kenapa Allah Ta'ala ulang-ulang ayat-ayat dalam Quran adalah untuk memberi peringatan kepada kita, kerana Allah Maha mengetahui, Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala tahu apa kelemahan kita. Antara kelemahan kita, mudah lupa. Jadi sebab tu Allah Ta'ala ulang. Banyak perkara-perkara yang diulang supaya apa, kita bila kita dah lupa, kita ingat balik, kita baca Quran, kita ingat satu kisah, kemudian diceritakan kisah, kemudiannya cerita kisah tentang Nabi Musa AS contohnya, kita dengar, kemudian lepas tu kita baca lagi, ada jumpa lagi ayat-ayatnya. Jadi itulah keadaan Allah Ta'ala memberi peringatan kepada manusia, kerana manusia ni memang tabiatnya mudah lupa. Jadi ada ayat yang bersamaan antara satu yang lain, yang berulang-ulang. Kulit badan orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram. Artinya bagi orang yang beriman ya, khususnya kalau kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, ayat-ayat berkaitan dengan kemurkaan Allah, ayat-ayat cerita pasal azab yang dahsyat dalam neraka Allah SWT yang membakar, maka orang yang beriman dia dapat rasa ya, dia akan rasa mana menggeletar tubuh badan dia. Kadang-kadang orang yang dapat menghayati, dia rasa berpeluh-peluh tubuh badan dia. Kerana apa? Kerana dia dapat rasakan betapa hebatnya, betapa sakitnya, betapa seksanya azab yang boleh dibakar seluruh tubuh badan kita, dicampakkan dalam neraka Allah SWT. Subhanallah ya. Tapi bagi kita, bagi saya lah,
Bila kita baca ayat Al-Quran, cerita pasal neraka pun kita boleh senyum lagi kan. Jadi masalah dia lah. Masalahnya kenapa? Kerana kita tidak dapat menghayatinya, kita tak dapat visualize, kita tak dapat nak bayangkan. Dan kita biasanya tak ambil hirau pun. Kita pun tak nak melelahkan diri kita. Kita tak nak susahkan, kita tak nak menyusahkan diri untuk berfikir, untuk buat visualization, untuk kita bayangkan. Kita rasa tak malas nak fikir kan. Kita bacalah, tapi artinya kita tak pergi lebih dalam. Sebab Al-Quran ini dia bukan hanya baca, tahu makna, dan kita kena hayati, kena renungi, kena buatkan, makna kita kena imagine, kena gambarkan betapa hebatnya azab Allah Ta'ala, barulah menggeletar jiwa kita. Kalau kita baca je, memang kita tak akan rasa apa-apa. Maknanya on the surface je lah, di atas saja kita baca, maknanya Allah Ta'ala akan memasukkan orang-orang yang kufur ini, orang yang tidak beriman, ke dalam neraka Jahannam habis. Tak rasa apa pun kan? Rasa tak? Ada? Tak rasa kan? Neraka Jahannam, dalamnya api yang membakar. Tak rasa apa kan? Jadi kalau kita boleh gambarkan bagaimana kalau seseorang yang hanya dibakar hujung jarinya, pun kita kalau dunia ni kita pakai hujung jari pun dah melompat-lompat kan? Apatah lagi kalau seluruh tubuh badannya direndam, dijunam, diletakkan, maknanya dicampakkan dalam neraka Allah SWT. Subhanallah, kita dapat membayangkan betapa hebatnya, betapa seksanya kita pada masa itu, walaikumsalam. Jadi untuk dapat rasa kegerunan itu, dia bukan setakat kita baca, dia tak akan masuk secara automatik. Maknanya kena ada usaha, kena ada ikhtiar kita untuk kita gambarkan benda itu, barulah kita akan masuk rasa ketakutan itu ke dalam jiwa kita. Baik. Kemudian menjadi lembut kulit badan mereka dan tenang hati mereka kepada mengingati Allah SWT. Jadi orang-orang yang beriman ini, bila dia dengar ayat-ayat Allah, dia akan ihtazat, maknanya dia akan rasa gerun, dia akan gementar kan. Maknanya, dan kalau dia mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala bercerita tentang rahmat Allah, cerita pasal syurga Allah, maka dia pun, jiwa dia akan rasa tenang, rasa seronok, rasa happy, rasa gembira kan. Maknanya rasa seronok kan. Jadi itu caranya. Dan itu perasaan yang akan kita alami kalau sekiranya kita menghayati ayat-ayat Allah SWT. Tapi sekali lagi, seperti mana yang saya jelaskan tadi, dia tidak akan datang sendiri. Dia kena datang bersama penghayatan. Kita rasa, maknanya kita bayangkan, barulah kita dapat rasa itu semua kan. Itulah petunjuk Allah. Jadi dalam Al-Quran ini adalah merupakan petunjuk Allah. Seperti mana yang saya selalu sebut sebelum ini, bahawa Al-Quran itu bukan hanya diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk kita baca dan kita dapat pahala, tak. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu sebagai hidayah, memberi petunjuk kepada mereka yang membaca, yang memahami dan menghayati serta mengamalkannya. Tapi kalau kita baca saja dapat pahala, kita tak menghayati, kita tak memahami dan kita tidak mengamalkannya, maka tidak banyak manfaat yang kita dapat daripada Al-Quran. Jadi sahabat yang dikasihi sekalian, kita nak yang terbaik daripada Al-Quran. Kita nak kita mendapat maksimum manfaat daripada Al-Quran. Jadi kalau kita nak dapat manfaat yang maksimum mungkin daripada Al-Quran, maka kita wajib mempelajari Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran, dan bukan berhenti di situ. Kita terus lagi mempelajari dan mendalami tafsir yang dikeluarkan oleh para ulama atau daripada kitab-kitab tafsir. Kerana kita sendiri tak mampu, saya sendiri pun tak mampu nak mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kita boleh, bila kita tahu makna, kita boleh terjemah dan kita boleh membuat huraian berdasarkan apa yang berlaku di sekeliling kita, berdasarkan sedikit pengalaman kita kuasa itu. Tapi itu bukan tafsir. Jangan salah faham. Tafsir artinya kita merungkai apa benda yang kita pada zahir kalau kita baca tak nampak, tetapi bila ahli tafsir tahu. Contoh ayat-ayat yang menyebutkan tentang, contohnya kita ambil yang contoh yang mudah lah. Dalam Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Fatihah tu, ghairil maghdubi alaihim. Pada zahirnya, maksud di situ, zahirnya ayat tu terjemahan dia ghairil maghdubi, makna bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maghdubi alaihim, ke atas mereka. Jadi kalau kita baca, maksud ini kita tak tahu kepada siapa ayat ini ditujukan. Tapi bila kita baca tafsir, kita tahu, maghdubi alaihim ni orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, itu maksudnya orang Yahudi. Tafsir yang kita tahu ini melalui tafsir para mufassirin, para ahli tafsir. Jadi saya sendiri kalau saya tak baca tafsir, saya tak tahu bahawa yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah golongan-golongan Yahudi, waladhdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Yang disesatkan oleh Allah Ta'ala ini maksudnya seperti mana yang disebutkan oleh ahli mufassirin, ahli tafsir. Yang disesatkan itu waladhdallin, dan orang yang sesat itu adalah golongan-golongan
ya Nasrani, golongan Kristian. Jadi itu tafsir, ya. Tapi bila kita nak cerita pasal siapakah orang yang sesat sekarang ini, maka kita bolehlah cerita semua mereka yang tidak beriman pada Allah Ta'ala semuanya sesat. Bahkan kesesatan itu ada juga berlaku di kalangan orang-orang yang Islam. Dia sesat kenapa? Kerana dia ada iman tapi tidak beramal. Dia ada akidah tapi tidak percaya secara sepenuh hati. Percaya sikit-sikit, percaya sipi-sipi je. Itu maksudnya, itu huraian, bukan tafsir. Tafsir adalah kita merungkai benda yang terselindung di sebalik ayat-ayat tu yang kita tidak mudah untuk memahami, kecuali mereka yang pakar dalam bahasa Arab, yang pakar tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran, tahu tentang asbabun nuzul dan sebagainya. Mereka itu adalah mufassirin, orang yang mampu untuk mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, artinya merungkai apa yang terselindung, rahsia-rahsia di sebalik perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Bagi saya cuma boleh menghuraikan, tapi saya tak mampu untuk mentafsirkan, sebab kerana ilmu saya yang sangat cetek, yang sangat kurang, dan perlu lagi banyak belajarlah untuk menjadi seorang mufassir ataupun ahli tafsir, maka dia kena belajar banyak lagi lah. Tapi untuk setakat ini masih lagi belum mampu untuk menjadi mufassir ataupun ahli tafsir. Yang boleh ialah ahli yang, bukan ahli jugalah, yang boleh memberikan sedikit penerangan, pencerahan daripada zahir ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Dia memberi petunjuk dengan Al-Quran itu kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya hidayah ini adalah milik Allah. Ini biasa ungkapan yang selalu disebut kan, hidayah itu adalah milik Allah. Yahdi man yasha, Allah Ta'ala boleh memberikan hidayah kepada siapa yang dia mahu. Dia mahu kita dapat hidayah, alhamdulillah. Hari ini kita semua, alhamdulillah, umat Islam diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk kita menjadi orang-orang Islam. Itu hidayah adalah diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah SWT. Tapi ramai lagi kalangan sahabat-sahabat kita di luar sana yang belum Islam, yang belum dapat hidayah Allah Ta'ala, maka dia tidak menjadi Islam. Tapi bila sampai saja hidayah itu kepada mereka, maka insya-Allah mereka juga akan turut menjadi orang-orang yang beriman. Jadi hidayah ini adalah ketentuan Allah, ya. Hidayah ini adalah ketentuan dan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada siapa pun di atas dunia ini, hatta Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak boleh memberi hidayah kepada individu yang sangat dikasihi oleh baginda SAW, iaitu antaranya ialah Abu Talib. Abu Talib adalah bapa saudara Nabi SAW. Ya, Nabi ini sangat menyayangi Abu Talib. Kenapa? Pertama, dia pak saudara. Pak saudara, of course lah, kita sendiri pun sayang pada pak saudara kita, adik-beradik ayah kita, adik-beradik mak kita kan, mesti kita sayang. Itu pertama. Yang kedua, yang Nabi sayang kepada Abu Talib ni kenapa? Kerana Abu Talib ni sebenarnya secara tak langsung banyak melindungi Nabi, banyak membantu Nabi dalam dakwah, walaupun dia tahu, walaupun dia walaupun dia tak terima ajaran Nabi, walaupun dalam hatinya mungkin dia menerima, tapi dia tidak menerima secara zahirnya, wallahu alam. Apa hakikat yang ada dalam hatinya, tapi yang pentingnya secara zahirnya dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana beberapa sebab lah. Antaranya dia adalah pemimpin Quraisy, yang kalau dia ikut Nabi maka mungkin dia akan kehilangan pengaruh, akan kehilangan kuasa dan sebagainya. Maka dia tidak beriman kepada Nabi sampai akhir hayatnya. Jadi Nabi sangat sayang kepada Abu Talib, walaupun dia tidak beriman, tapi dia banyak membantu Nabi SAW, banyak melindungi Nabi daripada ancaman Quraisy dan sebagainya. Jadi sebab itulah Nabi sangat duka cita bila Abu Talib meninggal dalam keadaan dia tak beriman kepada Allah SWT. Jadi tapi Allah Ta'ala turunkan ayat, Allah Ta'ala turun ayat menyebutkan bahawa innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah Ta'ala sajalah yang memberikan hidayah kepada sesiapa saja yang dia mahu. Jadi kalau Allah Ta'ala mahu kita dapat hidayah, maka kita dapat hidayah. Kalau Allah Ta'ala mahu kita hilang hidayah, maka hilanglah hidayah itu daripada kita. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kami ni hamba-Mu yang lemah, ya Allah, kami ni hamba-Mu yang kerdil, ya Allah, kami tak tahu banyak ilmu-ilmu, ya Allah, kami ni jahil, ya Allah. Jadi kami memohon kepada-Mu, merayu kepada-Mu, ya Allah, kekallah keimanan dalam jiwa kami sehinggalah kami menemui-Mu, ya Allah. Lepas itulah kita selalu doa, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan husnul khatimah, artinya dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, janganlah kamu akhirkan kehidupan kami ni, ya Allah, dengan penghujung yang buruk, artinya dalam keadaan maksiat, keadaan tidak beriman kepada Allah SWT, keadaan ingkar dengan ajaran-ajaran Islam, maka kita mati wa'alaikumsalam. Kita minta kita semua dilindungi oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, seterusnya
Dan sesiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun. Jadi kalau Allah Ta'ala dah nak sesatkan kita, maka memang tidak ada orang pun, tidak ada manusia, tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang mampu menyelamatkan dia, dan yang mampu memberi hidayah kepadanya, memberi petunjuk kepada dia. Kenapa? Kerana hidayah itu sememangnya milik mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini ada manfaatnya insya-Allah, dan insya-Allah kita akan sambung di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang saya minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam akhwah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.